insya-Allah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebagai panduan kita bersama, kitab akhlak seorang muslim kita, iaitu hari ini kita menyambung di muka surat 66 ya. Tajuk yang ke-6, tajuk masih lagi tajuk jujur ya. Okey, kita masih menyambung hadis yang di bawah tu ya. Kita berhenti itu 1199 ya. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita baca sama-sama. Kaburat khiyanatun an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta lahu kazibun. Rawahul Bukhari. Maksudnya, betapa besarnya khianat apabila engkau mengatakan sesuatu kepada saudaramu di mana dia mempercayaimu, padahal engkau berkata bohong kepadanya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW tentang perniagaan, tentang orang yang berniaga tu. Contohnya kalau dia membohong ataupun berbohong, membohongi atau berbohong kepada pembeli. Dia katakan barang dia bagus, elok, maksudnya kempen lah tu ya. Tiba-tiba barang tersebut tidak sebegitu. Jadi Nabi kata betapa besarnya khianat itu. Dia tipu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sebagai penjual ni, maksudnya nak jual barang-barang dia, biarlah jual barang yang berkualiti, barang yang baik, supaya pembeli tadi tidak tertipu ya. Okey, teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud. Ini maksud dia, bagi maksud hadisnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang diketahuinya cacat. Cacat tu ada rosak lah. Tak elok dia ya. Kecuali apabila dia telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada pembeli. Jadi penjual tu kalau nak jual barang dia, maksudnya dia tak boleh tipu. Kalau rosak, cakap, okey barang ni ada masalah sikit. Contoh kalau jual buah, buah ni kurang elok, yang ni elok, ni kurang manis, ni manis. Jadi kita kena cakap betul-betul. Kalau dia tipu, dia kata, maksudnya tadi Nabi kata betapa besarnya khianat penjual tadi.
Maksudnya dia tipu lah. Ya. Jadi di segi situ maksudnya ada maksud membawa dosa lah orang yang menjual tu. Kalau dia tipu barang dia tadi yang ada kecacatan, contoh yang gula dah bercampur dengan garam, kena beritahu lah gula ni ada campur garam. Tapi orang yang kreatif dia boleh beli. Dia kata bila aku nak masak pejeri ke apa, ambil lah gula campur garam tadi, masukkan dalam masakan ni, boleh guna lagi kan. Okey. Jadi nak jual barang mestilah jual barang yang elok dan harga dia pun standard lah, sebab barang elok. Tapi kalau barang tak elok, juallah dengan harga yang murah ataupun harga yang lelong. Dan penjual kena juga berterus terang kepada pembeli. Ni barang harga lain, elok punya. Ni barang harganya murah sikit sebab kurang elok. Ya, begitulah ya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan sebagai berikut. Ni ada lagi hadis lain lagi ya. Kita baca. Dalam surah Ali Imran ya, dijelaskan ya. Ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul ya. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia. Dalam surah Ali Imran ni Allah Ta'ala mengatakan bahawa sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit, nak untung kat dunia ni, dunia nak untungnya sedikit, dengan menolak janji Allah, sampai sanggup melanggar janji Allah. Allah Ta'ala suruh kalau nak jual barang-barang yang elok-elok, tiba-tiba jual barang yang tak elok tapi dikatakan elok ya. Jadi dia kata sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka. Sumpah palsu lah, maksud kata barang elok sedangkan barang tak elok ya. Mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Na'udzubillah. Orang yang masuk dalam jual beli ada tipu ya, ada pembohongan. Allah Ta'ala takkan pandang pada orang tersebut pada hari akhirat nanti. Allah Ta'ala tak pandang, tak tengok muka dia ya. Dan tidak akan membersih dosa mereka. Allah Ta'ala tak ampun dosa mereka ya. Dan mereka beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Na'udzubillah. Nak untung kat dunia ni sikit, tapi akhirat esok lagi berganda-ganda lagi rugi. Di mana bila akhirat esok Allah Ta'ala sampai tak pandang muka orang tersebut kita. Ya, Allah Ta'ala tak pandang tu maksud betapalah kita ni, maksudnya hinanya kita ni ya, kerana kesalahan kita tadi ya. Dimurkai Allah Ta'ala. Okey. Memberikan kesaksian palsu adalah termasuk melakukan pembohongan yang paling tercela. Maksud dia jadi saksi tapi saksi palsu. Maksudnya tak betul lah ya. Maksud memberi maksud kesaksian palsu. Dalam memberi kesaksian, seorang Muslim wajib menyatakan perkara yang benar. Nak jadi saksi mesti cakap benar. Kalau cakap salah, itu disebut kesaksian palsu. Dilarang memberi kesaksian palsu semata-mata untuk menyelamatkan keluarga atau saudara-saudaranya. Jadi ada juga orang yang sanggup memberi keterangan palsu. Ya. Kerana apa? Kerana dia nak selamatkan keluarga dia atau saudara-saudara dia tadi. Jadi dia sanggup bercakap bohong. Ya.
memberi keterangan, menjadi saksi yang memberi keterangan yang palsu tadi. Allah SWT telah menegaskan di dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman. Allah Taala seru kepada orang beriman ya. Orang tak beriman tak mau ikut ya. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Orang beriman ni Allah Ta'ala suruh supaya sentiasa tegakkan keadilan. Maksud sentiasa berlaku adil. Lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah. Kalau jadi saksi, saksi yang benar, memberi keterangan yang benar, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Maksudnya walaupun orang yang kita jadi saksi tadi ibu bapa kita, kaum kerabat kita ataupun diri kita sendiri, tapi kita mestilah bagi keterangan yang benar ya. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi, inilah ayat di mana Allah Ta'ala suruh kalau seseorang tu nak jadi saksi, jadilah saksi yang benar, yang adil ya. Tak mau maksudnya secara bagi keterangan yang palsu ataupun nak maksudnya oleh kerana adik-beradik dia ke apa ke, jadi dia nak membela. Jadi dia bagi keterangan palsu tadi kerana nak membela mereka yang salah tadi. Ya. Jadi ayat ni mengajar kita supaya kita ni sentiasa berlaku adil ya dalam maksudnya dalam menjadi saksi tadi ya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, Nabi kata lagi, mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Nabi tanya kepada sahabat-sahabat semua, mahukah? Nabi nak bagi tahu bahawa apakah dosa yang paling besar. Diulangnya 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Itu 2 kali. Jadi sekali lagi, mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Diulang 3 kali ya. Kami menyahut, sahabat menyahut, benar. Maksud naklah, nak tahu ya. Benar wahai Rasulullah. Bagaimana benar wahai Rasulullah? Baginda melanjutkan. Nabi pun berkatalah, pertamanya menyekutukan Allah. Seperti mana pelajaran kita yang lalu, iaitu antara dosa besar, iaitu pertamanya menyekutukan Allah, maksud berlaku syirik kepada Allah ya. Apa maksud syirik kepada Allah? Iaitu menduakan Allah ya. Kita menduakan Allah maksudnya kalau katalah kita beribadah ya, kita beribadah tadi niat kita kerana Allah, tapi kalau ada riak jadi pula kerana manusia. Jadi 2 lah tu. Ibadah tadi satu kepada Allah, satu nak nunjuk pada manusia. Itu syirik ya. Lagi satu ataupun kita mempersekutukan Allah tadi, macam hari inilah kita tengok ya, berlakunya perbuatan-perbuatan syirik seperti yang ada baru-baru ni. Ajaran apa disebut tu? Dia tulis ajaran PMYT, ajaran perjalanan mimpi yang terakhir. Ya. Ni
pun juga boleh bawa kepada syirik. Tak boleh percaya. Akhir-akhir zaman ni banyaklah perbuatan-perbuatan yang boleh bawa kepada syirik, dan kita sebagai orang beriman, seorang yang faham ya, yang ada ilmu dan sebagainya, kita kena jagalah jangan kita ikut ya orang yang melakukan syirik ni. Jadi Nabi beritahu bahawa dosa besar yang pertamanya menyekutukan Allah. Jadi saya kata dululah, dia takut kepada Allah dan juga takut kepada syaitan atau hantu ya. Dia takut hanya pada Allah. Lain pada Allah tak boleh kita takut. Kalau tidak jadi syirik. Banyaklah cerita-cerita hantu kadang-kadang dalam TV. Sebaik-baiknya jangan bagi budak-budak lihat. Sebab apa? Takut berlaku syirik ya. Sampai dia takut, seram sangat ya. Sedangkan takut yang perlu ataupun yang layak kita takut hanyalah Allah SWT. Jadi yang pertama tu Nabi kata, iaitu dosa besar ni pertamanya menyekutukan Allah. Keduanya durhaka terhadap ibu bapa. Ni akhir zaman. Banyaklah anak-anak hari ni ya, secara sedar atau tak sedar telah menjadi anak durhaka ya. Sebab apa? Kalau Al-Quran dia kata kepada ibu pun tak boleh ya. Ibu dan ayah tak ke ke tak boleh ya. Tapi zaman dah ni yang kata kadang lebih lagi pada tu lagi perkataannya ya. Jadi itu menyebabkan dosa besar ya. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW, saya masuk bab dosa besar. Dosa besar iaitu derhaka kepada ibu bapa ya. Iaitu Rasulullah kata doa 3 orang pasti dikabulkan Allah. Ya. Doa 3 orang ni Allah Ta'ala kabulkan. Pertamanya doa orang yang ditindas. Itu kena zalim. Orang yang kena zalim tu doa jadi makbul Allah. Keduanya doa orang yang dalam pengembaraan, doa orang yang musafir, dimakbulkan Allah ya. Mustajab doa orang. Yang ketiganya doa orang tua terhadap anaknya, itu doa ibu bapa pada anak-anak tu. Mustajab doa. Ya, mustajab diterima Allah Taala. Sebab apa? Sebab itulah kita tak boleh derhaka pada mak dan ayah kita. Yang masih ada mak dan ayah lah ya. Kita kena menjadi anak yang soleh ataupun anak yang solehah ya. Yang sentiasa berbakti pada dua ibu bapa kita ya. Tambahan lagi bila mereka dah berada di usia yang uzur, kita kena berbakti kepada mereka ya. Okey. Riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah ya. Ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa durhaka pada bapa kita, masukkan bab ni sikit ya. Okey. Ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, siapakah di antara manusia ini paling berhak aku bergaul dengannya dengan baik?" Siapa orang yang perlu aku gaul dengan baik? Jawab Rasulullah, "Ibumu." Nak buat baik yang paling utama sekali adalah dengan ibu. Kemudian orang tadi pun tanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." 2 kali lah Nabi bagi tahu. Buat baik itu buat baik pada ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah jawab lagi, "Ibumu." Nak buat baik, buatlah baik kepada 2 ibu bapa, tapi ibu tu aula. Sampai Nabi sebut 3 kali, "Ibumu, ibumu, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Tanya sahabat, nak buat baik pada siapa lagi? Jawab Rasulullah, "Bapamu." Kali keempat baru Rasulullah jawab bapa ya. Maksudnya ibu sampai 3 kali Nabi kata nak buat baik dengan ibu. Nak buat baik lagi, buat baik dengan ibu. Kalau nak buat baik dengan ibu. Kerana apa ibu ni diutamakan? Kerana ibulah banyak maksudnya berkorban daripada mengandung, melahirkan ya, menyusu, lagi mengasuh,
mendidik sampailah kita besar, ya, sampailah kita ke hari ini lah. Kalau kita berjaya pun sebagai didikan, daripada didikan ibu tadi. Ibu ni banyak bersusah payah. Ibu sanggup tak tidur malam kerana menyusukan anak dia, ya, kerana menyalin lampin anak dia, ya. Ibu ni kalau anak demam pun ibu tak tidur, ya. Bapa boleh tidur lagi, ibu tak boleh tidur lah. Sebab ibu sangat-sangat maksudnya berkorban untuk anak dia. Kalau anak sakit, ibu susah hati, ya. Sebab tu kalau nak buat baik, Nabi kata sampai 3 kali Nabi sebut kepada ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru Nabi sebut bapakmu, ya. Sahabat tanya tadi kan. Jadi kalau kata nak bagi duit, ibulah kita kena bagi lebih. Kalau ibu bagi 300, bapak bagi 100. Lebih kurang macam tu lah. Ibu kena bagi lebih. Untung ibu ni. Sebab apa? Dia banyak bersusah payah, ya. Dia banyak berkorban. Tanyalah pada siapa-siapa pun, ya. Mengandung 9 bulan 10 hari tu, Masya Allah, ya. Betapa bersusah payahnya seorang ibu tu mengandung anak dia, ya. Daripada awal mengandung, kena pula yang ada mabuk-mabuk tu, Masya Allah, sampai 3 bulan baru okey. Baru boleh makan nasi macam biasa. Kalau tidak ni bau nasi, muntah, semua muntah. Itulah maksudnya pengorbanan seorang ibu tu terlalu besar pada kita. Sebab itulah bila ibu dah tua, maksudnya kita kena jaga. Kita kena ambil peduli. Kita kena maksud berbakti pada ibu ataupun ayah kita tadilah, ya. Kalau ada ibu dan ayah, dua-dualah. Kalau tak ada ibu dan ayah, antara salah seorang pada sama ibu ataupun ayah, kita kena berbakti kepada ibu bapa kita. Sabda Nabi lagi, Nabi kata, pada Isra wal Mi'raj, aku melihat orang-orang yang digantung di pohon kurma dalam neraka. Ada pokok kurma dalam neraka. Orang tu digantung pada pokok ni. Tergantung, ya. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka?" Ya. Nabi tanya kepada Jibril, siapa orang tu kena gantung kat pokok kurma dalam neraka tu? Jawab Jibril, mereka adalah orang-orang yang mencaci maki ayah dan ibunya ketika berada di dunia. Na'udzubillah min zalik. Orang yang mencaci maki, melawan mak ayah ni, dia kata esok dalam neraka dia digantung. Digantung daripada pokok kurma tu. Kurma tu dalam neraka, na'udzubillah, tak apalah. Teruknya azab kalau kita kena gantung, ya. Sabda Nabi SAW lagi, Nabi kata lagi, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini, rawahu Tirmizi. Saya bawa bab ni, ya. Derhaka anak kepada ibu bapa, ya. Kerelaan Allah pada kerelaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua ibu bapa. Maksudnya kalau Allah, ibu bapa kita redha kita, Allah pun redha. Tapi kalau ibu bapa kita tak redha kita, Allah pun tak redha. Masya-Allah, ya. Kita takut, ya. Jadi sebagai anak ni kita kena selalu berdoa pada dua ibu bapa kita. Sama ada mereka masih hidup ataupun dah mati. Dan kalau mereka masih ada, kita kena ziarah. Kita kena ambil berat. Kita kena maksudnya bagi mereka kewangan dan sebagainya. Kita tak boleh biarkan. Hari ini kadang-kadang anak-anak berkerjaya, kerja bagus-bagus, tapi mak pak dibiarkan dalam kesusahan. Itu tak boleh, ya. Sebenarnya kita bila kita kerja bagus, duit banyak dan sebagainya, kita kena bagi ibu bapa kita pun hidup dalam keadaan selesa. Kalau dulu rumah dia buruk, kita buat rumah baru bagi, ya. Ni kalau yang tak uzur lah, yang dah uzur terlantar tu, kita tak boleh biarkan mereka hidup sendiri, ya. Kan banyak kita baca di akhbar-akhbar bagaimana hari ini ada yang ibu tu mati dalam rumah keseorangan. Anak-anak tak tahu. Sebab apa ni? Sebab duduk seorang-seorang,
ya. Tu kita bimbang ya. Jadi sebagai anak kita kena ambil berat pada mak bapak kita ya. Kalau tak ada mak bapak, tak adalah kita di dunia ya. Ya. Okey, seterusnya lagi kita tengok lagi ya. Tu bab apa? Anak yang tadi ni dosa besar tadi, iaitu durhaka kepada ibu bapa tadi ya. Lagi saya masuk lagi bab apa ni tadi ni, bagaimana anak yang durhaka pada ibu bapa tadi adalah termasuk dalam dosa besar tadi. Hadis Nabi lagi, la'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu, riwayat Ibnu Hibban. Dia kata apa dalam hadis ni? Allah mengutuk siapa yang memaki ayahnya. Memang anak-anak kita hari ni kadang-kadang mak ayah cakap sepatah, dia jawab dua tiga. Tu ya. Jadi sebagai seorang ibu, seorang bapa, kita ni kena selalu kata redha ke anak, redha ke anak. Walaupun kadang-kadang anak tadi menjawab, contoh dia kalau kita cakap sepatah, dia cakap dua patah, kita jangan letak kat hati. Kalau kita letaklah hati rasa marah, kecil hati, automatik anak tadi dah dikategorikan sebagai anak durhaka. Kita tak maulah anak kita jadi anak durhaka, jadi kita maksud apa pun kena selalu kata kat diri kita, aku maafkan. Sebab kita tak mau anak durhaka ni tak selamat dunia dan akhirat ya. Allah mengutuk siapa yang memaki ayahnya, dan Allah mengutuk sesiapa yang memaki ibunya. Akhir zaman ni tak tahulah ya, anak yang faham agama alhamdulillah. Yang tak faham agama ni masya-Allah nauzubillah ya. Berani kutuk mak ayahnya, berani lawan mak ayahnya, berani mengherdik mak ayahnya ya. Itu kita takutnya akhir zaman. Itu yang kata apa? Tanda-tanda kecil kiamat tu antaranya ibu melahirkan tuan. Ibu melahirkan tuan maksudnya ibu ni jadi kuli, anak jadi toke ibarat itulah. Antaranya itulah yang berlaku hari ni kadang-kadang tu. Ibu disuruh jaga anak dia, bayar duit ya. Kalau ibu tu tak jaga anak dia, dia tak bagi duit. Tu jadi maksud ibu jatuh kategori kuli. Anak tadi jadi toke ya. Tapi kalau katalah anak tu hidup sekali sama kita serumah tu, tak apalah ya. Kita tolong jaga macam sambil-sambilan gitu ya. Bukannya ibu tadi jaga sepenuhnya cucu dia tadi. Anak tadi pergi kerja, tinggal cucu pada ibu tadi. Ibu jagalah cucu. Hari ni kita banyak tengok orang jaga cucu, tapi itulah jangan sampai kita jadikan mak kita ni ibarat macam kuli kita ya. Tak boleh ya. Okey, lagi martabat ibu ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Maksudnya syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kemuliaan ibu ya. Martabat ibu. Sampai hadis mengatakan bahawa syurga tu duduk bawah tapak kaki ibu. Kalau ibu tak redha, habislah hidup anak tu ya. Tak selamat. Jadi ibu ni sangat-sangat maksudnya kita kena buat baik, dan doa ibu adalah mustajab ya. Lagi satu dalam maksudnya hadis juga kata ibu bapa adalah anak kunci syurga. Ibu bapa kita ada ibu bapa tu anak kunci syurga kita. Tengok muka mak, tengok muka ayah, ingat tu anak kunci syurga. Maka hendaklah kita jaga anak kunci itu, jangan sampai kita sia-siakan. Ya, ada mak tu anak kunci syurga kita. Buat baik, buat bakti pada mak kita tadi, dapatlah masuk syurga. Dapat anak kunci. Kalau mak tak ada dah, ada bapak, kena buat baik dengan bapak tadi, berbakti pada bapak tadi, jaga dia dengan sempurna dan sebagainya. Itu adalah anak kunci syurga kita. Nak masuk syurga kena ada anak kunci. Anak kunci antaranya ibu bapak kita tu lah ya. Hari ni zaman sekarang ni biasalah, zaman kemajuan orang kadang-kadang ada mak bapak pun dah tak hirau, tak peduli kan. Tu yang kita risau lah. Jadi kalau ada mak bapak yang uzur, kita kena sama-sama adik-beradik iaitu kena jagalah ya. Jangan siapa pun menolak, kata aku tak boleh jaga, sedangkan mak kita boleh jaga. Ibu boleh jaga anak seramai 10 orang. Anak seramai 10 orang tu satu ibu boleh jaga.
Tapi ibu seorang, anak 10 orang tak boleh jaga. Tu kita takut hari ni ya. Jadi alangkah bahagianya kita kalau kita masih ada ibu, kita dapat menyuap nasi ke mulut ibu tadi, sangat bahagia. Ya. Kita masih dapat peluang berbakti pada ibu tu, maksud sangat betul, ya. Orang yang tak berpeluang untuk menjaga ibu dia yang sakit dan sebagainya, rugilah dia, hilanglah pahala dia, ya. Pahala yang besar, ya. Jadi dia kata, Nabi kata tadi, antara dosa besar lagi durhaka kepada ibu bapa. Akhir zaman ni banyaklah anak-anak durhaka ni. Itulah maksudnya, ya. Kita kena selalu maksudnya doa pada Allah, minta Allah bagi anak-anak kita ni jadi baik, ya. Kita pun kalau ada ibu lagi, kita pun minta pada Allah supaya kita ni tergolong dalam golongan anak yang soleh ataupun solehah, ya. Durhaka kepada ibu bapa dan dosa yang besar tadi, Nabi kata pertama menyekutukan Allah, kedua durhaka kepada ibu bapa. Yang saya sebutkan tadi, ya. Anak yang mencaci maki ibu bapa tadi, anak durhaka tadi, ya, tak masuk syurga. Dan membunuh manusia. Dosa yang ketiga itu membunuh manusia. Akhir zaman ni, ya. Kadang-kadang manusia tu berani, orang berani membunuh sesama sendiri. Kerana apa? Kerana berebut apa? Kekayaan, ya. Berebut pangkat, berebutlah apa-apa, ya. Pada masa itu baginda melihat sebatang tongkat, kemudian baginda duduk. Kata sahabatnya, ya. Nabi bila sebut dosa besar 3 ni, Nabi melihat sebatang tongkat, kemudian baginda duduk, lalu menyambung ucapannya. Nabi sambung lagi ucapan tadi. Demikian juga kata-kata palsu dan kesaksian palsu. Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam. Ya. Ya. Siapa suara? Mut suara tak tutup ni. Kena tutup. Siapa yang mic dia tak tutup? Tolong tutup, ya. Jadi maksudnya dalam hadis ini Nabi pesan kepada kita supaya pertama jangan berlaku syirik, kedua jangan durhaka kepada ibu bapa, ketiga jangan membunuh sesama manusia, ya. Dan juga Nabi mengulang lagi iaitu jangan bagi kesaksian palsu, ya. Nabi ulang-ulang sampai sahabat pun bimbang, gitu, ya. Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam. Maksudnya sebab Nabi takut, maksudnya akhir zaman ni memanglah banyak berlaku sedemikian, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW benar-benar mengindahkan segala perkataan yang pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Nabi ni dia apa dia ucap, dan apa dia dengar, dia maksud jaga-jaga dengan ucapan dia, dan dia jaga-jaga juga dengan pendengaran dia. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda mempunyai akhlak yang baik. Ya, contoh teladan yang baik adalah Rasulullah SAW. Ya, ikutan kita, idola kita adalah Nabi. Ikut cara Nabi, ikut cara hidup Nabi macam mana, ya. Abdullah bin Abi Al-Hamsa meriwayatkan pengalamannya dengan Rasulullah SAW sebagai berikut. Sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi, aku pernah menjual sesuatu kepadanya. Abdullah bin Abi Hamsa kata dia sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi ni, dia pernah jual sesuatu kepada Nabi. Dalam jual beli ada sisa-sisa yang belum terbayar. Dalam jual beli itu ada baki yang belum dibayar. Aku berjanji akan datang menghantarkan ke tempat baginda, tetapi aku terlupa. Abdullah bin Abi Al-Hamsa kata dia janji pada Nabi sekian-sekian hari nak datang hantar balik baki jual beli yang maksud tertunggak tadi. Tetapi dia terlupa. Setelah 3 hari berlalu barulah aku ingat. Cukup 3 hari baru tak ingat lah. Macam itulah ibaratnya. Aku ada berjanji dengan Nabi Muhammad, ya, iaitu akan pergi bayar balik baki jual beli yang tertunggak tu. Kemudian aku segera datang untuk menemui baginda. Lalu
Abdullah bin Abi Hamzah ni pergi terus untuk berjumpa Nabi. Maka aku melihat Rasulullah SAW telah ada di tempat itu. Baginda menegur, "Wahai Abdullah, engkau telah menyukarkan aku. Lihatlah, aku menunggu di sini sejak 3 hari yang lalu." Nabi tunggu sahabat tadi sampai 3 hari. Mana tak main-main ni? Dulu tak ada handphone. Tunggu, janji kata nak main bagi balik duit jual beli mereka yang tertunggak tadi ni. Adalah dalam jual beli tu bayar tak habis. Jadi Abdullah bin Abi Hamzah janji nak datang. Ya, nak bagi. Tiba-tiba dia terlupa, balik-balik terlupa. Cukup 3 hari baru dia teringat dan dia pun datang. Tengok-tengok Nabi tu ada di tempat tersebut, tempat yang dijanjikan. Hingga Nabi kata, "Engkau telah menyukarkan aku, hang buat aku susah ni. Sampai 3 hari aku duduk tunggu di sini." Maksudnya Nabi ni maksud pegang betul pada janji. Ya. Itu zaman dulu lah. Zaman dulu tak ada handphone. Zaman kita sekarang ni ada handphone, senang lah. Ya. Kalau tak jadi datang pun terus kita boleh WhatsApp ke, boleh call ke dan sebagainya. Baginda menunggu di tempatnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Nabi duduk tunggu situ sampai 3 hari. Masya Allah. Ya. Pada masa Rasulullah masih hidup, baginda pernah berjanji kepada Jabir bin Abdullah hendak memberikan sebahagian daripada wang yang akan diterima oleh Baitul Mal dari Bahrain. Tetapi baginda wafat sebelum menunaikan janjinya. Jadi Rasulullah pernah berjanji kepada Jabir bin Abdullah nak bagi duit Baitul Mal daripada Bahrain. Tiba-tiba Rasulullah wafat. Ya. Setelah masa berlalu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerima wang dari Bahrain. Ketika itu Khalifah Abu Bakar berseru mengingatkan kaum muslimin. Ya. Jadi bila Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq pengganti Rasulullah jadi, Khalifah Abu Bakar Siddiq tadi ingatkan pada kaum muslimin ni, siapa yang pernah Nabi janji nak bagi wang Baitul Mal dari Bahrain tu, bagi tahulah. Ya. Barang siapa pernah berjanji dengan Rasulullah, maka datanglah kepada kami. Abu Bakar kata, siapa pernah janji dengan Nabi, datang ambil duit Baitul Mal tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini menunjukkan maksud bila berjanji itu mesti ditepati. Allah SWT telah berfirman dalam surah Maryam, iaitu ayat 54 hingga 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail. Sesungguhnya dia adalah benar menepati janji dan adalah dia seorang rasul lagi berpangkat Nabi. Dalam surah Maryam ni, di mana Allah Ta'ala kata Nabi Ismail tu adalah seorang yang menepati janji, tepat janji. Itulah kita kena mencontohi bagaimana sikap Nabi Ismail ni, dia tepat janji. Ya, dan Nabi Ismail tadi juga dia adalah rasul yang berpangkat Nabi. Ya, Nabi Ismail. Okey. Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran, akhlak Nabi Ismail alaihissalam merupakan petunjuk betapa pentingnya janji. Nabi Ismail ni dia maksudnya mengutamakan janji, tunaikan janji. Nabi Ismail alaihissalam orang yang sangat setia kepada janji. Yang pegang betul pada janji, orang ni orang yang bagus. Ya. Semasa baginda menyerahkan diri kepada ayahnya untuk disembelih atas perintah Allah, pada masa itu beliau berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim tu beritahu kepada Nabi Ismail, dia diperintah oleh Allah untuk sembelih anaknya Ismail, maka Ismail kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail kata apa? Insyaallah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Ya, Nabi Ibrahim tu nak sembelih anak dia Ismail.
Ismail ni suruh, lakukanlah wahai ayahku, kalau itu perintah daripada Tuhan, daripada Allah. Ya. Jadi dia sabar, sanggup diri dia disembelih oleh ayahnya. Ya. Tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maksudnya Nabi Ibrahim berterus terang kepada Nabi Ismail dalam mimpinya. Maksudnya perintah daripada Allah suruh sembelih anaknya Ismail, ya. Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk sembelih anaknya Ismail. Maka Ibrahim kata, maka fikirkanlah apa pendapatmu, apa pendapat. Setuju tak setuju? Tanya Ismail macam itulah, ya. Jadi Ismail ni dia seorang anak yang baik dan juga maksud pegang pada janji, dia suruh ayah dia lakukanlah. Ada orang yang berdusta untuk menyelamatkan diri daripada kesalahan yang dilakukannya. Tapi kita hari ini ramai orang yang berdusta, yang cakap bohong untuk selamatkan diri dia, ya. Orang seperti ini mesti berterus terang dan mengakui kesalahan serta menyesal dengan sikap mereka. Sebenarnya orang yang salah tadi dia kena berterus terang, ya. Dia tak boleh berbohong, berdusta, ya. Kemudian mohon maaf di atas segala kesalahan, ya. Seseorang yang ingin berterus terang mungkin merasa takut, tetapi dia wajib memberanikan diri supaya dia tidak terlanjur melakukan pembohongan. Kalau salah pun mengakulah salah, ya. Kalau betul, cakap betul. Tak boleh berdusta, itu cakap bohong, ya. Kita dilarang cakap bohong, ya. Kita tengok lagi, ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, taharrus sidqa wa in ra'aitum annal halkata fihi fa inna fihi najah. Rawahu Ibni Abi Dunya. Hendaklah kalian tetap berkata benar sekalipun menghadapi bahaya, sebab di dalam kata-kata yang benar terdapat keselamatan. Nabi suruh cakap benar walaupun dalam bahaya, walaupun kita salah, ya. Sebab cakap benar itu adalah selamat. Cakap betul, ya, jangan tipu, ya. Zaman sekarang orang nak lepas diri kadang sanggup tipu, ya. Kita tengok kata-kata qulil haqq walau kana murran, berkatalah benar walaupun ianya pahit. Ya, pahit tu maksudnya walaupun kita salah, cakap benar. Tak boleh kita cakap bohong. Sebab cakap bohong tu dilarang, ya. Nabi melarang kita daripada cakap bohong. Rasulullah SAW bersabda lagi, iza kazabal abdu taba'adal maliku anhu mailan min natni man jaa. Rawahu Tirmizi. Pada saat seorang hamba berdusta, bila seorang tu cakap bohong, malaikat menjauhkan diri dari hamba itu. Dia cakap bohong, dia cakap bohong, masa dia bercakap bohong tu, malaikat jauhkan dia. Bila malaikat pergi jauh tu, yang dekat dia tu siapa? Iaitu iblis dan syaitan, ya. Kerana apa malaikat jauhkan diri? Kerana tidak mahu mencium bau busuk yang datang dari kedustaannya. Malaikat jauhkan diri, tak mahu bau busuk orang cakap bohong. Busuk tu tak baiklah, tak elok, ya. Jadi yang dekat dia masa tu adalah iblis dan syaitan. Na'udzubillah. Sebab itulah kita dilarang bercakap dusta, cakap bohong. Cakap benar, ya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berkata benar akan mendorong seseorang menjadi manusia yang baik. Cakap benar akan jadi kita orang baik. Cakap betul, ya. Saya ini tak dapat mengajar. Sebab apa? Sebab saya dahal. Jangan hari ini saya tak mengajar, tapi contoh kita tak dapat mengajar, tapi kita tak bagi tahu masalah kita. Orang pun tunggu kata mana Tok Guru tak ada. Jadi dah jadi satu
masalah kan. Bila pengajian, satu pengajian tu kadang-kadang tu dah ditetapkan hari, ditetapkan masa, ditetapkan guru, ya. Tiba-tiba guru tak datang, kecuali lah ada hal-hal tertentu, ya. Bagi tahulah awal-awal lagi, saya tak boleh datang hari ni, saya ada hal sekian-sekian, ada masalah ke apa, beritahu kesian. Tidak kesian orang datang ramai-ramai, tiba-tiba balik habis. Sebab apa? Pengajian tak jadi. Sebab apa pengajian tak jadi? Sebab tu guru tak ada. Tapi kadang-kadang ada agak berlaku kesilapan. Kesilapan tu jadual kita lah, ya. Sebab tu kalau ketua-ketua bagi biru-biru wanita ke, ya, dia ditugaskan untuk mengingatkan. Kalau ada pengajian-pengajian tu, ingatkan tu guru, ingatkan murid, ingatkan jadual tadi. Mana tahu kok hari tu kita terlupa. Ya, ada pernah satu ketika, ya, di kat kampung lah, seorang guru, rumah dia dekat dengan tali air. Anak murid pergi surau penuh dah pergi. Ini pengajian, maksud dalam jadual tu pengajian tu guru tersebut. Tiba-tiba mana tak datang-datang tu guru, tu guru duduk tengah menjala ikan. Dia pun balik. Bila balik jumpa tu guru kat jalan. Kenapa ustaz tak pergi ngajar kami? Kami ramai tunggu tadi. Tak ada lah. Aku tak ingat. Apa tak beritahu? Tengok-tengok menjala ikan. Jadi sebagai ketua tadi dia kena mengingatkan. Tu sebab tu ada ketua tu. Ketua biru kan, biru wanita dia mengingatkan tuan guru tadi. Dia mengingatkan semua jemaah-jemaah. Hari ni ada kuliah kita sekian-sekian, pukul sekian-sekian. Jadi tak ada lah jadi macam tu kan. Maka dia kata berkata benar akan mendorong seseorang menjadi manusia yang baik. Maka berhati-hatilah. Karena setiap apa yang telah diucapkannya akan memancarkan cahaya kebenaran di dalam hatinya. Sebagai firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab, ya, ayat 70 hingga 71. Wahai orang-orang beriman, Allah Ta'ala kata, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, iaitu benar dalam segala perkara. Cakap benar dalam semua hal, semua perkara, supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Bila kita cakap benar ni, Allah Ta'ala akan bagi taufik pada kita, ya, petunjuk kepada kita, dan akan ampun dosa-dosa kita. Dan ingatlah sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Jadi kalau kita taat pada Allah dan Rasul, kitalah orang yang mendapat kejayaan yang besar. Allah Ta'ala dan juga Rasulnya suruh kita supaya bercakap benar. Jadi kita pun cakap benar. Kita tergolong dalam golongan orang yang berjaya. Berjaya, kejayaan yang besar itu, ya. Okey, seterusnya lagi. Seorang Muslim dalam menunaikan tugas, ia bergantung pada kesungguhan. Kita buat satu kerja tu perlu bersungguh-sungguh. Apabila banyak melakukan kebaikan dan kebenaran, mereka pasti mendapat kemajuan dan kejayaan. Jika sebaliknya, mereka tidak akan memperoleh kejayaan, ya. Jadi bila nak lakukan sesuatu tu, buat bersungguh-sungguh, barulah kita berjaya. Kalau tak sungguh-sungguh, tak berjaya, ya. Macam pelajar nak berjaya, dia kena belajar bersungguh-sungguh, faham apa yang diajar oleh guru, ya. Kemudian buat latihan. Kemudian kalau ada lagi, pergi tuition lagi. Kemudian bila datang peperiksaan, maka insya-Allah dia dapatlah, maksudnya jawab soalan dengan baik, dan insya-Allah keputusannya berjaya, mumtaz, ya. Rasulullah SAW telah memperingatkan lagi. Nabi kata lagi, alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yusaddiqu wa taharra sidqa
hatta yuktabu 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalul 'abdul kaziba yataharral kaziba hatta yuktaba 'indallahi kazzaban rawahul Bukhari. Apa Nabi pesan kepada kita? Kalian harus berkata benar. Nabi suruh kita ni kena cakap benar. Kerana perkataan yang benar akan memperolehi kebajikan dan untuk menuju ke syurga, menuju jalan ke syurga. Cakap benar tu adalah menuju ke syurga. Ya. Orang yang tidak berdusta, orang yang tak cakap bohong dan berpegang pada ucapan yang benar, yang cakap benar, tercatat di sisi Allah sebagai orang siddiq. Siddiq tu itu orang yang benar. Orang yang tak cakap bohong tu maksudnya diseru oleh Allah, di sisi Allah tu dia adalah orang yang benar, disebut siddiq. Berhati-hatilah kalian, janganlah sampai berdusta. Yang cakap bohong pula, kerana dusta akan menyeret kalian kepada derhaka dan kedurhakaan akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Bila cakap bohong tu menyeret kita kepada neraka, ya. Seorang hamba Allah yang berdusta dan membiasakan diri berdusta tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah. Orang dia kata orang yang suka cakap benar tu, cakap betul tu, maksudnya dia cakap tak tipu tu, dia adalah jalan menuju ke syurga. Orang yang bercakap bohong, berdusta tu, dia adalah di jalan menuju ke neraka, ya. Dan di sisi Allah, orang yang suka bercakap benar tu disebut as-siddiq. Dia ni seorang yang benar, dia ni seorang yang cakap benar. Tapi orang yang suka cakap bohong tu, ya kan, disebut di sisi Allah sebagai dia ni seorang pendusta. Kalau Allah Ta'ala kan sendiri yang menyebut orang tu pendusta, habislah, dustalah dia seumur hidupnya. Na'udzubillah. Jadi di sini dilarangnya kita supaya jangan cakap bohong, ya. Kecil-kecil pun kita didik dah anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan cakap bohong. Cakap betul, ya. Walaupun orang kata perkara yang kecil kita nampak bohong dalam perkara kecil, tapi perkara kecil pun tak boleh bohong, kerana semuanya bercakap benar. Melakukan perkara yang tidak baik merupakan punca kerosakan jiwa dan lenyapnya iman dari seseorang. Bila cakap dusta tu, cakap tak baik tu, dia kata rosak jiwa dia, lenyap iman dia. Habis lah, ya. Na'udzubillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, pernah bersabda, wala yazalul 'abdu yakzibu wa yataharral kaziba fayuktabu fi qalbihi naqtatan saudaa hatta yaswadda qalbuhu fayuktabu indallahi minal kazzabin. Orang yang berdusta dan membiasakan diri berdusta, orang tu bercakap bohong dan biasakan diri tak asyik cakap bohong, ya. Di dalam hatinya ada titik-titik hitam. Dalam hati dia ada titik-titik hitam yang akan menghitamkan seluruh hatinya. Hati kita ni barat betul macam tu, ya. Bila jatuh titik hitam satu, ya, itu daripada cakap bohong tadi dia tak, maka dia tak menghitamlah seluruh hatinya. Hati jadi hitam. Ibarat dakwat lah, jatuh ke hati ni macam mana? Hitam. Dakwat hitam tu, maka hitamlah seluruh hatinya. Allah SWT tercatat sebagai salah seorang pendusta. Allah pula catat orang sebagai bohong tu, ni seorang pendusta. Disebut nama dia. Kalau nama dia contohnya Ahmad pendusta. Kalau Allah Ta'ala kata Ahmad pendusta tu, habislah, semua hiduplah dia jadi pendusta. Na'udzubillah, ya. Jadi jangan biasakan suka cakap bohong, ya. Bahaya, ya. Dan memudaratkan, iaitu hingga kita dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah. Allah SWT berfirman lagi dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun.
Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala kata orang yang suka cakap bohong tu adalah orang tak beriman. Orang beriman takkan cakap bohong, ya. Sebenarnya orang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tak takut ayat-ayat Allah ni, ayat Quran ni, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertabiat berdusta. Bertabiat tu memang suka bohong. Na'udzubillah, takutlah. Kita pun kalau berkawan, tak maulah berkawan orang suka bohong. Biarlah berkawan dengan orang yang suka bercakap benar. Kawan yang cakap bohong, lama-lama kita pun jangkit. Suka cakap bohong juga, na'udzubillah. Ya. Mula bohong kecil-kecil tu, kemudian jadilah pembohongan, ya, yang seterusnya. Jadi kita jangan bertabiat. Jangan amalkan tabiat berdusta ni, itu cakap bohong. Cakap mesti benar, ya. Sekali lagi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT berfirman lagi. Surah Baqarah ayat 177, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Apa Allah Ta'ala jelaskan di sini? Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadap muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata perkara yang baik itu bukanlah hadap muka kita ke timur dan ke barat, tetapi iaitu kita buat kebaikan kepada Allah dan hari akhirat. Dan segala malaikat dan segala kitab dan segala nabi, buat baik kepada Allah, buat baik, ya, untuk hari akhirat. Dan segala malaikat dan segala kitab, ikut kitab, ya, ajaran-ajaran kitab tu. Dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya. Kita berderma ataupun kita bersedekah dengan harta yang kita sayang. Contoh duit RM1, ada RM50 sayang, tapi sanggup bersedekah. Itulah maksud orang yang sanggup buat kebajikan di jalan Allah, ya. Tak boleh nak bagi 50, bagi kurang sikit 20. Ya, kalau katalah kita kekurangan duit, tapi kalau kita banyak duit, bagilah nak bagi 50. Benda yang kita sayang tu sebaiknya kita sedekah, ya. Jadi dia kata, Nabi kata, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabat, bagi kepada adik-beradik dia, dan anak-anak yatim. Kita nak bantu kepada siapa? Kaum kerabat dulu, adik-beradik kita dulu. Adik-beradik kita susah, bantulah mereka. Ni kita bagi hak jauh, orang jauh ataupun orang luar, adik-beradik tu tengok keluarga kita, kakak, adik, abang kita, mana susah-susah, ipar-ipar kita kena bantu, ya. Okey, nak bagi tadi dia kata bagi kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin. Bagi kat sedekah, bagi kat orang miskin. Bagi orang kaya bukan nama sedekah, tu nama dia hadiah. Nak bagi apa-apa kat orang kaya, katanya saya hadiah. Yang kata sedekah, bagi sedekah hanya kepada orang miskin ni. Dan orang yang terlantar dalam perjalanan, orang musafir, ya. Dan kepada orang-orang yang meminta, orang minta kena bagi. Ini saya tak ada duit, nak minta RM10 bagi, ya. Dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengejarnya, seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil.
Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Allah kata dalam ayat ni panjang ni, dia punya pengajaran yang kita dapat sini, iaitu Allah Taala suruh kita nak sedekah, sedekahlah harta yang kita sayang. Nak sedekah terbaik pula kepada siapa? Kaum kerabat kita, adik-beradik kita dulu. Kemudian kepada anak yatim, kemudian kepada orang miskin, kemudian kepada orang yang maksudnya dalam perjalanan musafir, dia terputus duit ataupun bekalan, atau kita nak sedekah lagi kepada orang memerlukan, orang meminta tu perlu, dia tak ada makanan, dia tak ada duit, tu kita kena bagi, Jadi maksudnya ayat ni sangat-sangat menyaran kita supaya buat baik dalam masyarakat, kita buat baiklah dalam masyarakat. Jadi rasanya setakat ni dulu kita punya pengajian kita hari ni. Elok pun habis dah bab jujur. Akan datang kita masuk jujur dan amanah pula, Hari ni kita 25 bulan, 25 kali bulan 9. Okey, baik. Jadi untuk mengakhiri majlis ilmu kita hari ni, marilah sama-sama mengaminkan doa. Saya bacakan doa, mengaminkan doa saya ni, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala menerima doa kita ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hadiyal mudillin, wa ya rahimal muznibin, wa ya muqila asaratil asirin, irham abdaka za'al khata'il azim wal muslimin kulluhum ajma'in. واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التائبين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الأخيار المرزوقين واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan baca kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Saya minta ampun dan maaf kalau kasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Petang-petang ni salah kan? Okey. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, baik. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya, sama. Alhamdulillah. Ngantuk betul aku ngajak dia melelong mata. Ngantuk. Tiba-tiba jadi mengantuk.